Biasanya cikgu kupas semula bab 9. Apabila tiba di kampung tersebut, tentulah antara watak yang ingin ditemui oleh Haikal Hakimi ialah Ong Siwa. Dan hajatnya itu tertunai apabila Tauqi Ong telah mengajak anaknya iaitu Ong Siwa dan Haikal Hakimi pergi ke Pekan Parit Raja. Kebetulan Tauqi Ong mempunyai urusan di pekan tersebut, jadi dia ajak sekali lah Haikal dan Ong Siwa pergi ke pekan tersebut. Dan semasa berada di pekan itu, Ong Siwa telah mengajak Haikal Hakimi makan di salah satu restoran kegemarannya yang menyajikan kari kepala ikan yang agak pedas. Jadi kita dapat tahu di sini bahawa antara perwatakan Ong Siwa ialah dia mengemari masakan yang pedas. Pada tengah itu mereka makan kari kepala ikan. Dan peluang ini digunakan oleh Haikal Hakimi untuk mengenali Ong Siwa lebih mendalam lagi. Dan sementara menunggu ayahnya siap melakukan urusannya di pekan tersebut, Ong Siwa telah mengajak Haikal Hakimi pergi ke sebuah toko buku. Dan di situ kita dapati bahawa Ong Siwa ni sangat meminati karya berbahasa Melayu dan juga karya berbahasa Inggeris. Jadi bisa kata kalau lah keluar soalan nanti tentang watak utama dan watak sampingan, jadi kita boleh huraikanlah watak Ong Siwa ni kita boleh sifatkan sebagai ulat buku. Dia memang gemar membaca, terutama karya berbahasa Melayu. Dan sebaik-baik saja pulang dari pekan, Hakimi yang berasa penat, letih sebabkan perjalanan yang agak jauh, dia terlena di rumah pusaka ayahnya lah. Dan dia sebaik-baik saja dia terbangun daripada tidurnya, dia menerima SMS ataupun sistem maklumat singkat daripada adiknya iaitu Nurul Asiah. Dan seterusnya cikgu ulas pula sinopsis untuk bab 10 yang bertajuk Pusara. Haikal Hakimi telah meminjam motosikal Tauqi Ong untuk ke pusara ayahnya. Jadi di sini kita dapat melihat bukti Haikal Hakimi sebagai anak yang bertanggungjawab dan juga mengasihi ataupun menyayangi ayahnya. Dan dia pergi ke pusara tersebut, selain daripada menziarahi, dia juga telah membacakan ayat suci Al-Quran dan juga mendoakan ayahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini antara persoalan yang terdapat dalam novel Sedat Sina, bahawa hubungan kasih sayang ni antara kita lah, anak dengan ayah ataupun dengan ibu ataupun dengan adik-beradik yang lain, sebenarnya tidak akan terputus walaupun orang yang kita sayang itu telah pun meninggal dunia. Dan dalam perjalanan pulang daripada menziarahi pusara ayahnya, Haikal Hakimi telah pun ternampak sekumpulan penduduk kampung yang sedang memancing ikan. Dan disitulah dia berkenalan dengan Pakcik Bakar. Pakcik Bakar pada ketika itu sedang mengunjun ikan haruan. Bagi murid yang tak tahu apa maksud mengunjun. Mengunjun ni sebenarnya satu cara daripada kita menangkap ikan haruan. Istilahnya kalau hari ini kita gunakan casting, kan kita gunakan umpan katak ataupun umpan tiruan untuk memancing ikan haruan. Dan dia juga telah dipelawa oleh Pakcik Bakar untuk ke rumahnya. Sekiranya Haikal ni tadi ingin tahu lebih lanjut tentang kehidupan ayahnya. Dan pada malam itu selepas bersolat di masjid, Haikal Hakimi pergi lagi ke warung Wak Min dan juga Mak Menah untuk makan malam. Dan di situ jugalah dia bertemu dengan Pakcik Bakar sekali lagi. Mereka bersembang situ dan Haikal juga berkesempatan untuk berkenalan dengan Wak Arif dan Haji Salim. Dan perbualan Haikal Hakimi dengan Pakcik Bakar pada malam itu berlarutan, bersambung hingga ke rumah Pakcik Bakar. Seterusnya kita pergi ke bab yang ke-11, sinopsis bab yang ke-11, suasana baharu. Dan antara perkara yang diuruskan oleh Haikal Hakimi semasa berada di kampung Sri Purnama ialah berkaitan harta pusaka ayahnya, terutama kebun dan juga wang simpanannya lah. Dan Haikal sebenarnya meletakkan sepenuh kepercayaannya kepada Tauqi Ong untuk menguruskan duitnya. Sebenarnya kalau ikut usia pun dia dah layak untuk menerima wang tersebut lah. Kalau dia wasiatkan pun umurnya dah mencapai 18 tahun, maknanya dia mempunyai hak yang penuh atas
harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan ketika itu jugalah Haikal Hakimi menjalinkan persahabatannya dengan Lazim. Lazim ni sebaya dengan Haikal. Umurnya juga 19 tahun dan sedang menunggu keputusan STPM. Cuma Lazim ni sementara menunggu keputusan STPM-nya, dia bekerja di sebuah kilang tekstil di Batu Pahat. Jadi untuk makluman murid lah yang tinggal di Sabah, Sarawak dan Labuan dan sebagainya yang tinggal di Johor, sebenarnya pada satu ketika dahulu Batu Pahat ni terkenal dengan industri tekstil. Jadi banyak kilang tekstil yang besar di Batu Pahat. Baik, dan semasa berbual-bual dengan Lazim, dan sebenarnya Lazim pun ada beberapa kali tidur di rumah Haikal. Dia bercerita kalau hendak tahu tentang kehidupan ayahnya, boleh berjumpa dengan Ong Siwa. Sebab orang yang paling banyak menyimpan rahsia sebenarnya, antara orang yang banyak mengetahui kisah kehidupan ayahnya ialah Ong Siwa. Jadi kalau nak tahu, ada sebahagian daripada dokumen berkaitan ayahnya tersimpan di balai raya kampung tersebut. Dan pada pagi itu juga Haikal Hakimi dan Ong Siwa makan lontong di sebuah gerai yang terdapat di Pekan Parit Raja. Lontong Haji Halim, saya sebut dalam novel tu Lontong Haji Halim. Tapi sebenarnya di Pekan Parit Raja tu memang terdapat sebuah kedai lontong ataupun gerai lontong yang terkenal lah, lontong warisan Haji Salim. Jadi kalau ada murid yang berkesempatan pergi ke Parit Raja, boleh pergi ke kompleks makan. Kalau dari arah Air Hitam ke Batu Pahat sampai di persimpangan lampu isyarat tu, masuk ke sebelah kanan. Carilah lontong warisan Haji Salim. Antara lontong yang sedap di Parit Raja. Dan ketika mereka sarapan itulah, makan pagi di situ, Si Hua mengakui bahawa Cikgu Abdullah bin Kayan sering mencurahkan kasih sayang terhadapnya. Bukan kasih sayang yang tu kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak. Sebab kita tahu bahawa Abdullah Kayan ni terpisah dengan Haikal Hakimi sejak kecil. Ada juga yang bertanya, takkanlah sekalipun Cikgu Abdullah bin Kayan ni tidak pernah pergi ke Kuala Terengganu untuk menjenguk Haikal. Sebenarnya kalau kita baca naskah manuskrip lama tu, melalui watak Cikgu Amr Nizam, sebenarnya dia ada pergi ke Kuala Terengganu untuk bertemu dengan anaknya, tetapi dihalang oleh bekas isterinya. Jadi kalau kita lihat dari sudut lain, perkara ini mungkin ada kaitannya dengan perintah mahkamah. Mungkin mahkamah telah memutuskan bahawa hak penjagaan Haikal Hakimi tadi jatuh kepada Umi. Jadi mungkin atas sebab-sebab itu tentu Cikgu Abdullah bin Kayan ini tidak dibenarkan untuk bertemu dengan Haikal Hakimi. Seterusnya kita pergi ke sinopsis bab yang ke-12, rahsia di Balai Raya. Jadi Haikal, Si Hua dan Lazim telah pergi ke Balai Raya, dan seperti saya sebut tadi, Balai Raya tersebut diuruskan ataupun dijaga oleh Ong Si Hua secara sukarela. Tak ada gaji pun. Jadi banyak potret dan karya ayahnya yang tersimpan di Balai Raya tersebut. Jadi macam ada satu galeri khas lah untuk Cikgu Abdullah bin Kayan di Balai Raya tersebut untuk mengenang jasa dan pengorbanannya. Jadi diabadikan di Balai Raya tersebut. Jadi sebenarnya perkara yang saya nak tekankan di sini ialah fungsi sesebuah balai raya yang terdapat di setiap kampung. Hampir setiap kampung saya percaya ada balai raya. Jadi balai raya ni sepatutnya fungsinya dipelbagaikan. Bukan sekadar tempat untuk mesyuarat ataupun untuk mengadakan kelas kemas. Dulu kemas kan, untuk belajar memasak, mengait, menjahit, membuat gubahan semata-mata, tapi fungsinya boleh diperluas lagi. Baik, dan apabila berada di balai raya tersebut, dia teringat kandungan dalam manuskrip yang tulis ayahnya. Dia terbayang suasana tarian Zapin, terbayang kemeriahan suasana tarian Zapin di balai raya tersebut. Di situlah tercetusnya ilham untuk dia melihat tarian Zapin itu dipersembahkan semula di balai raya. Dan sebahagian besar daripada perkara-perkara ataupun cerita yang dicatatkan oleh ayahnya dalam manuskrip itu ditemui. Maknanya benda itu betul. Ong Siwa dia jumpa, Tauki Ong dia jumpa, Pakcik Bakar dia jumpa. Jadi yang tarian Zapin tu. Jadi kalau dia nak membuktikan bahawa tarian Zapin pernah diadakan di balai raya tersebut, tentulah
dia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendirilah. Okay. Jadi Haikal Hakimi telah pun menyatakan hasratnya untuk menghidupkan tarian Zapin di balai raya tersebut kepada Pakcik Bakar. Dan Pakcik Bakar bersetuju untuk memanjangkan perkara tersebut kepada ketua kampung. Jadi kalau di kampung sebenarnya kalau kita nak buat sesuatu program, kita kena melalui lah ketua kampung, kebenaran daripada ketua kampung. Nanti ketua kampung akan mengadakan mesyuarat dengan jawatan kuasanya. Dan selepas setuju, barulah dipanggil orang kampung untuk menyusun tenaga kerja, ada jawatan kuasanya sendiri untuk menjayakan sesuatu program. Jadi dalam sinopsis bab yang ke-13, tajuk kecilnya Sinar Harapan, hasrat ataupun impian Haikal Hakimi untuk melihat tarian Zapin itu telah disetujui oleh jawatan kuasa penduduk kampung. Dan antara yang menyokongnya tentulah Tauke Ong sendiri. Sebab Tauke Ong sebenarnya dia berasa seronok melihat kemeriahan penduduk kampung di balai raya tu, dan dia tak lokek duit. Dia tak kedekut duit sebab dia kata suasana tu dah terlalu lama sejak Cikgu Abdullah bin Khayyam meninggal dunia. Balai raya tu seolah-olah sepi dan mati. Jadi apabila Haikal Hakimi itu menyuarakan hasratnya, dia antara orang yang berasa gembira dengan hajat ataupun hasrat Haikal Hakimi itu. Dan setelah hubungan Haikal Hakimi dengan Ong Siwa semakin rapat, dia mulalah meluahkan konflik yang dialaminya kepada Siwa. Kalau di Kuala Terengganu, dia ada Ratna. Di Johor ni nampaknya dia dah beralih kepada Ong Siwa. Nampak tak sekarang ni kan? Dia memang nak cuba rapat dengan Ong Siwa tu sebab dia sebenarnya nak tahu. Banyak rahsia tentang ayahnya yang disimpan oleh Ong Siwa. Jadi semasa berada di kampung tersebut, masa senggangnya ada kalanya digunakan untuk meninjau ataupun melihat kebun kelapa sawit ayahnya dan kemudian menguliti ataupun membaca karya-karya yang ditulis oleh ayahnya sendiri. Dan sebenarnya persembahan yang akan dilakukan oleh ataupun persembahan yang akan diadakan di balai raya tersebut agak istimewa lah sebab mereka penduduk kampung bercadang untuk menjemput adun kawasan tersebut untuk menyaksikan sendirilah persembahan tarian Zapin tersebut. Seterusnya kita pergi ke sinopsis bab yang ke-14, iaitu mencari keserasian. Jadi setelah keputusan untuk mengadakan persembahan Zapin itu disetujui oleh jawatan kuasa kampung, maka mereka pun berlatihlah di balai raya tersebut. Dia kumpulkan semula penari-penari Zapin, ahli muzik kumpulan Zapin itu dikumpulkan semula di balai raya tersebut, dan Haikal Hakimi dah tentulah dia menyaksikan latihan tersebut. Jadi atas ajakan daripada Pakcik Bakar dan juga Lazim, mula-mula Haikal Hakimi ni dia main alat muzik, alat muzik yang paling mudah lah. Kalau main Zapin ni alat muzik yang paling mudah kita nak belajar tamboring itulah kan. Sebelum alat muzik yang lain macam gambus, akordion tu dia kita memerlukan kemahiran yang lain, tapi kalau tamboring ni dia agak mudah sedikit. Dan akhirnya Haikal Hakimi sendiri belajar tarian Zapin dan dia dapat mengikut rentak tarian Zapin. Ada juga yang tanya macam mana Haikal Hakimi tu boleh menarikan Zapin, dia tak pernah menarikan Zapin pun. Jadi jawapan saya, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Haikal memang ada bakat dalam bidang tarian. Jadi mungkin asasnya tu dia dah ada. Jadi untuk dia mengikut rentak tarian Zapin tu mungkin lebih mudah bagi dirinya. Dan satu perkara yang masih menjadi persoalan kepada Haikal Hakimi. Dalam manuskrip itu digambarkan oleh ayahnya bahawa Ailing ni seorang gadis yang pandai menarikan Zapin. Tapi dia semasa dia berlatih di balai raya tu, penduduk kampung berlatih di balai raya tu, dia tak pernah nampak Ong Siwa ni menarikan Zapin. Jadi adakah benar Ong Siwa ni pandai menarikan Zapin seperti yang diceritakan oleh ayahnya dalam manuskrip tersebut? Sebab dia tak pernah nampak. Dan dalam bab ini juga Ong Siwa telah mengajak Haikal Hakimi pergi ke Pantai Punggur. Pantai Punggur ni terletak di Pekan Rengit, Batu Pahat. Satu ketika dulu, Pantai Punggur ni antara pantai yang
nak kata popular, memang popular agak terkenal di Rengit Batu Pahat lah. Kalau hujung minggu tu ataupun hari cuti am, memang ramai orang berkunjung ke pantai ini. Tapi sekarang ni agak kurang sebab Pantai Punggur ni dah tak macam dulu sebab akibat hakisan. Hakisan agak kritikal sebenarnya di Pantai Punggur. Tapi kalau ada sesiapa yang kebetulan lalu nak singgah ke Pantai Punggur ni boleh. Boleh pergi ke Pantai Punggur. Dan ada juga gerai makanan di situ. Macam-macam makanan dijual. Kalau nak pergi hujung minggu lah, hari Sabtu ataupun hari Ahad, insyaAllah boleh pergi sana untuk makan. Macam-macam makanan ada dijual di situ. Seterusnya kita pergi ke bab yang ke-15, sinopsis bab yang ke-15, tetamu istimewa. Kalau mengikut perancangannya, pada malam persembahan tersebut, Haikal Hakimi akan menarikan Zapin dengan lazim mereka berpasangan sebab tarian Zapin Jincat ni, dia menari secara berpasangan. Sama ada 2 orang, 4 orang ataupun 6 orang. Pada peringkat awalnya saya pun tak tahu sebenarnya kenapa Zapin ni dinamakan Zapin Jincat kan. Saya bertanya juga dengan orang-orang tua yang terlibatlah dengan persembahan Zapin ni, saya tanya kan, apa maksud tarian Zapin Jincat ni? Jawabnya, dia jawab lah, Jincat tu, Jincat cikgu. Zapin Jincat dia lah, maksud Jincat tu apa? Jincat dia kata. Allah Akbar. Saya pun perhati je kan mereka menari Zapin masa berlatih menari tu. Saya perhati je. Rupa-rupanya semasa menarikan Zapin ini, penari dia kena menjinjit kemudian meloncat. Jadi mungkin akronim lah, jinjit dan loncat tu jadi jincat. Saya ingat mula-mula tu jin meloncat, rupanya bukan. Bukan jin meloncat. Kalau jin meloncat kat situ, habis semua orang lari daripada balai raya tu. Baik, jadi oleh sebab lazim ditimpa musibah, lazim ditimpa kemalangan, maka dia tidak dapat menari bersama-sama dengan Haikal Hakimi. Dan tentulah Haikal berasa sangat risau, siapa nak mengertikan tempat lazim. Dan ketika itulah Pakcik Bakar memintanya pergi menemui Ong Siwa. Dan pada petang itu, satu petang tu, Ong Siwa pergi ke rumah Tauqir Ong lah. Ong Siwa pula. Haikal Hakimi pergi ke rumah Ong Siwa dan ketika dia sampai di rumah Ong Siwa tu, dapati Ong Siwa sedang menggosok pakaian tarian Zapinnya. Jadi di sini terlerailah persoalan yang selama ini membelenggu fikiran Haikal Hakimi. Sebenarnya Haikal Hakimi tahu bahawa sebenarnya Ong Siwa sememangnya pandai menarikan tarian Zapin.